Hai Comel, kita sambung lagi dengan soalan-soalan daripada bab 2, semester 2, aspek perundangan perniagaan. Okey, katakan soalan tu keluar macam ni Comel. Okey, soalan tanya, berikan syarat-syarat balasan. Okey, berikan syarat-syarat balasan. Berikan syarat-syarat balasan. Okey, then keluar dengan 6 markah. Macam mana jawab? So, jawab balik, syarat-syarat balasan iaitu balasan hendaklah ada unsur timbal balik. Balasan hendaklah ada, mesti ada ya, unsur timbal balik. Timbal balik. Maksudnya, saya buat rumah untuk awak, awak bagi saya RM 2 juta. Okey. 2. Syarat balasan lain iaitu balasan tidak semestinya datang daripada penerima janji. Macam kamu janji nak beli basikal waktu kamu kecil. Okey, jadi siapa yang akan bayar? Yang bayar ialah ayah, bukan kita sendiri yang bayar. Okey, jadi yang buat janji kita dengan tauke tu. Okey, jadi balasan tidak semestinya datang daripada penerima janji. Okey, balasan lampau. Lampau ialah lalu ya, adalah sah di sisi undang-undang. Okey, lain. Syarat-syarat balasan iaitu sesuatu balasan tidak semestinya berpadanan. Jadi walaupun harga rumah tu sebenarnya ialah 2 juta, tapi kalau seandainya dia cuma nak jual pada kita dengan harga 20,000, kan? Okey, balasan mestilah sesuatu yang sah di sisi undang-undang. Okey. Ingat balasan hendaklah sah di sisi undang-undang. Okey, undang-undang negara kita. Benarkan kita bayar dalam bentuk wang? Boleh. Okey, bayar macam rumah, bayar dengan rumah lain pula, iaitu sebagai tukaran. Boleh. Tapi boleh tak kita bayar dalam bentuk dadah? Itu tak boleh. Okey, jadi balasan hendaklah sah di sisi undang-undang. Lain, perjanjian tanpa balasan adalah batal. Okey. Jadi ini ialah syarat-syarat bagi balasan. 1, mesti ada unsur timbal balik. Okey, ada unsur timbal balik, tidak semestinya datang daripada penerima janji. Balasan lampau adalah sah di sisi undang-undang. Sesuatu balasan tidak semestinya berpadanan. Balasan hendaklah sesuatu yang sah. Di sisi undang-undang. Jadi contohnya wang. Okey, perjanjian tanpa balasan adalah dianggap batal. Okey, perjanjian tanpa balasan adalah batal. Okey, soalan kita yang kedua pula, jom ya. Kita tanya. Semua perjanjian tanpa balasan tadi kita cakap adalah batal. Dikata lagi, kecuali. Okey, kecuali yang mana? Okey. 1. Kasih sayang semula jadi. Contohnya dari bapa kepada anak. Bapa bagi rumah banglo harga RM 10 juta kepada anak. Harga rumah banglo memang 10 juta. Tapi bapa bagi kepada anak, ada bayaran apa-apa tak? Tak ada bayaran single sen pun. Kenapa tak ada bayaran 1 sen pun? Kerana itu adalah atas dasar kasih sayang. So, kalau kita buat pertukaran nama pun misalnya, daripada nama si ayah kepada nama si anak, kita tak perlu buat bayaran apa-apa kepada lembaga hasil dalam negeri, iaitu dalam bentuk cukai, no need. Sebab itu adalah pemberian atas dasar kasih sayang. Jadi, dia tak ada apa-apa balasan. Okay, ayah bagi kerana ayah sayang. Kasih sayang semula jadi. 2. Dibuat secara sukarela.
dibuat secara sukarela. Sukarela. Contohnya rumah ibadat. Kita tanya kontraktor tu, barang-barang dah ada semua sekali, okey? Ada pasir, ada simen, nak buat rumah ibadat. Okey? Kita tanya dia, berapa you nak charge kita? Berapa? Dia pun beritahu, tak payahlah, saya buat ni percuma je. Okey? Tak payah apa-apa balasan. Jadi dia secara sukarela nak buat. Bukan kita paksa letak revolver point 36 dekat kepala dia. You kena buat ni rumah ibadat dan you tak boleh minta bayaran. Itu tak boleh. Okey? Dia memang secara sukarela. Dipaksa di sisi undang-undang. Dipaksa di sisi undang-undang. Di sisi undang-undang. Sebab kerajaan kata you memang salah sebab you buang sampah merata-rata. Jadi kita suruh you supaya melakukan kerja sosial iaitu kerja amal dalam tempoh 2 bulan. You kena sapu dekat tepi jalan. Ada tak apa-apa bayaran? Ada tak apa-apa upah dalam kontrak tersebut? Tak ada. Tapi you kena buat. Sebab apa? Sebab you telah dipaksa oleh undang-undang. Dipaksa di sisi undang-undang. Bayar hutang lapuk. Hutang lapuk ni maksudnya contoh seperti si ayah berhutang. Dan si ayah tadi memang dah meninggal dunia. Dah tak ada kemampuan lagi untuk bayar balik. Tapi si anak tadi, dia rasa bahawa dia bertanggungjawab dan dia nak bayar hutang tadi. Okey? Sebelum ayah tu mati, ayah tu buat apa? Telah ditulis oleh pembuat janji. Pembuat janji. Jadi ayah tu sebelum mati, ayah tu dah janji. Nanti hutang ini akan dibayar oleh anak saya. Benefit tu, katakanlah duit tu ke atau rumah tu ke yang ayah beli tu bukan dapat kepada si anak tadi. Jadi mungkin ayah tu dah ambil duit tu. Jadi yang perlu bayar ialah siapa dia? Anak dia. Jadi memang anak dia tu memang tak ada apa-apa balasan. Tapi perjanjian tadi tetap diteruskan dan perjanjian itu tidak batal. Okey, walaupun tanpa balasan, perjanjian tersebut tidak batal, Jamil. Okey, bayar hutang lapuk yang telah ditulis oleh pembuat janji. Dinyatakan secara bertulis. Okey, dinyatakan secara bertulis oleh pembuat janji. Oleh pembuat janji. Jadi dia janji nak bina rumah banglo kepada kita. Kita cakap tak ada, kita kena buat satu kontrak. You janji you nak buat rumah banglo kepada saya. Jadi sekarang kita buat satu kontrak. Apa balasannya? Balasan tak ada apa-apalah. Tapi kontrak itu diteruskan. Kerana apa? Kerana kamu dah janji dan kita dah buat secara bertulis oleh pembuat janji tadi. Kalau soalan tanya semula, perjanjian tanpa balasan adalah dianggap batal. Perjanjian tanpa balasan dianggap batal. Kecuali perjanjian itu dibuat atas dasar kasih sayang semula jadi. Dibuat secara sukarela. Dipaksa di sisi undang-undang. Bayar hutang lapuk yang telah ditulis oleh pembuat janji. Dinyatakan secara bertulis oleh pembuat janji. Boleh comel question number 3. Soalan tanya, berikan definisi niat. Dia minta takrif ataupun definisi niat. Apakah yang dimaksudkan dengan niat menurut Akta Kontrak 1950? Akta Kontrak 1950, apakah definisi niat? Apakah definisi niat? Dan jawab, niat ialah sesuatu yang terletak pada hati. Niat adalah sesuatu yang terletak pada hati seseorang. Jadi niat tu dia memang duduk dalam hati seseorang dan tidak dapat melihat niat. Yang terpendam. Terpendam ni maksudnya
dia duduk di dalam, okey, yang terpendam di dalam hati seseorang. Hati seseorang. Sebab itu dalam kehidupan kita perlu bersangka baik. Okey, bila kita tengok je orang tu bagi derma, kita jangan cakap dalam hati kita, itu mesti nak menunjuk-nunjuk. Jangan. Sebab kita tak pernah ada satu scanner, kita tak pernah ada satu mesin ataupun kemampuan yang mampu untuk kita belah hati dia dan kita tengok betul ke dia mahu show off, dia mahu menunjuk-nunjuk, atau dia lakukan dengan niat ikhlas, seikhlas hatinya sebab dia nak bantu orang yang susah. Boleh tak Jamil? Okay. Jadi niat seseorang tu kita tak tahu. Ada orang yang pergi ke sekolah hanya untuk menunjuk-nunjuk dia punya kasut baru. Tapi ada orang yang pergi ke sekolah bertujuan untuk belajar dengan bersungguh-sungguh dan kemudian menjadi seorang yang bijak dan seterusnya, memajukan ekonomi keluarga, memajukan negara, bangsa dia dan agama dia. We didn't know. Jadi itu yang ditakrifkan dengan niat. Niat ni ialah sesuatu yang terletak dalam hati seseorang dan kita tidak dapat melihat niat yang terpendam dalam hati seseorang. That's why kita perlu bersangka baik. Okay? Kita perlu bersangka baik. Ada tak orang teacher yang boleh bersangka buruk? Ada. Orang tu ialah polis. Boleh? Jadi sebab tu polis bila dia tengok dia suspek, orang ni mesti nak mencuri. That's why dia tangkap dulu and then dia pun tanya. Boleh? Kita orang biasa, kita bukan polis. Okay? Jadi jangan pandai-pandai sebab kita tak mampu membedah hati orang. Okey, kalau soalan tanya, berikan maksud ketentuan menurut Akta Kontrak 1950. Tadi soalan berapa? Soalan 3. Okey, sekarang soalan 4 comel. Soalan tanya, apakah yang dimaksudkan dengan ketentuan? Okey, menurut Akta Kontrak 1950. Dan kamu jawab. Akta Kontrak 1950 mendefinisikan ketentuan sebagai kontrak yang hendak dimasuki. Sebagai kontrak yang hendak dimasuki. Kontrak yang hendak dimasuki perlulah jelas. Perlulah jelas. Kontrak yang hendak dimasuki perlulah jelas dan tidak kabur. Kabur ni tahu tak comel? Kabur ni maksudnya rabun. Kalau kamu tengok kawan yang pakai spek yang tebal tu, kalau kamu ambil spek dia, kalau orang yang rabun senang, dia akan tengok semua benda dia nampak blur, okey? Kalau orang tu dia nampak dia semacam satu batang orang tu. Kalau orang tu senyum ke arah dia, dia tak nampak. Senyuman tu dia tak nampak. Lirikan mata orang tu dia tak nampak. Sebab dia hanya nampak bentuk je. Kalau orang tu pakai baju merah, kemudian seluar dia warna hijau, so dia hanya akan nampak merah dan hijau saja. Itu pun dalam keadaan warna yang kembang. Okay? So itu ialah kabur. Tidak jelas. Kemudian dikata lagi, ketentuan menurut Akta Kontrak 1950 ialah kontrak yang hendak dimasuki perlulah jelas dan tidak kabur serta dapat ditentukan bagi setiap perkara yang dijanjikan. Yang dijanjikan. Okey. So ingat ketentuan. Ketentuan ni tadi ialah sesuatu yang jelas. Jadi menurut Akta Kontrak 1950, ketentuan dapat didefinisikan sebagai kontrak yang jelas yang hendak dimasuki. Kontrak yang hendak dimasuki perlulah jelas. Okay? Jangan tiba-tiba orang ajak berkontrak. Jom berkontrak. Kontrak apa? Kita pun tak tahu kontrak apa. Tiba-tiba kontrak nak jual benda yang tak bagus. Contohnya nak jual dadah. Boleh. Dan tidak kabur. Okay? Serta dapat ditentukan bagi setiap perkara yang dijanjikan. Ingat tak ya comel? Okay, soalan nombor 5 pula. Okay, question number 5, soalan tanya. Nyatakan keadaan yang menyebabkan ketidaktentuan sesuatu kontrak. Mengapa berlaku ketidaktentuan? Tak pasti. Dalam sesuatu kontrak, dia kata,
Kenapa berlaku ketidaktentuan dalam satu kontrak? Okey. Tengoklah markah dia berapa. Kalau markah dia banyak, bagi banyak. Kalau markah dia sikit, bagi sikit. Okey. Satu, disebabkan oleh masalah bahasa. Masalah bahasa. Tak faham dia cakap apa. Okey, lagi masalah apa lagi? Masalah kata sepakat. Masalah kata sepakat. Kata sepakat. Cikgu dia bagi 4 markah. Okey, 4 markah elaborate lah sikit macam ni. Okey, masalah bahasa. Kenapa kena dengan bahasa tu? Bahasa yang kurang jelas. Bahasa kurang jelas. Bahasa kabur. Okey, bahasa yang macam mana lagi? Bahasa yang samar. Sebenarnya hampir sama ni. Samar tu maksudnya tidak jelas. Okay, lagi, masalah kata sepakat. Macam mana berlaku masalah dalam kata sepakat? Gagal. Gagal mendapatkan kata sepakat. Okay. Contoh berkenaan dengan dinding ke, berkenaan dengan lantai ke, orang ni nak mosaic, orang ni nak broken marble. Okey, orang yang nak buat tawaran tu, orang yang offer tu kata, okey, kita mesti nak buat apa ni, lantai mosaic. Yang tu kata, no, kita nak buat broken marble. Jadi dalam tu dia cuma cakap lantai saja. Dia tidak tentukan yang mana satu. Jadi benda ni semua akhirnya gagal untuk mendapat kata sepakat, maka berlakulah ketidaktentuan. Okey, kalau soalan tanya macam ya, katakan soalan lain pula tanya. Senaraikan, dia kata, kelayakan seseorang yang membuat kontrak. Okey, apakah kelayakan bagi membolehkan seseorang itu membuat kontrak? Okay. Pertama, kelayakan dia. Tapi satulah, A pun boleh satu. Dewasa. Dewasa yang kita maksudkan capai umur 18 tahun. Okey, 18 tahun dan ke atas. 18 tahun dan ke atas. Ataupun kalau tak nak tulis 18 tahun ke atas, dewasa iaitu mencapai usia. Maksudnya dia dah masuk kepada umur 18. Kalau dia baru 17 tahun 6 bulan tak boleh. 17 tahun 11 bulan tak boleh. Dia kena 18 tahun. Maksudnya selepas birthday yang ke-18 comel. Okey, berakal sempurna. Apa maksud berakal sempurna ni? Tidak gila lah. Okey, iaitu dia waras. Waras ni maksudnya tidak gila. Lagi, dapat memahami terma. Dia faham akan terma yang kita nak cakap tu. Kemudian berakal sempurna ni juga termasuk dia faham terma, dia faham syarat-syarat berkenaan dengan kontrak yang akan dimasuki. Syarat kontrak yang akan dimasuki. Yang akan dimasuki. Jangan dia tak faham pula. Nanti dia tak ada kelayakan ya, macam ya. Okey, yang ketiga. Apakah kelayakan yang membolehkan seseorang itu buat kontrak? Cuba fikir, lagi satu. Berapa markah ni? 6 markah. Kelayakan untuk kontrak. Ingatlah, dewasa. 2, berakal sempurna. 3, tidak hilang kelayakan. Kelayakan untuk berkontrak. Tidak hilang kelayakan untuk berkontrak. Maksudnya, okey, tiada undang-undang. Tiada undang-undang yang menghalang. Yang menghalang maksudnya yang melarang. Yang melarangnya berkontrak. Cikgu, ada ke undang-undang yang menghalang dia berkontrak dah? Contoh apabila dia telah diisytiharkan muflis. Muflis ni ialah bankrupt dia tak boleh lagi nak buat apa-apa kontrak lepas tu. Okey, nanti kalau dia muflis, kemudian dia buat, nanti dia muflis lagi, okey? Dan bila dia muflis, dia tak payah bayar lah benda tu semua. Okey? Jadi kita tak benarkan dia lagi untuk melakukan kontrak. Jadi dia halang daripada melakukan kontrak. Itu contoh-contoh lah hilang kelayakan. So again, kalau soalan tanya, mengapa berlakunya ketidaktentuan? Kita balik lagi tadi. Satu, disebabkan oleh keyword ya. Satu ialah masalah bahasa. 2 ialah masalah mendapatkan kata sepakat. Okey.
Kalau soalan tanya, siapakah yang layak untuk berkontrak? Mereka yang layak untuk berkontrak iaitu dewasa, telah mencapai usia 18 tahun, berakal sempurna iaitu waras, tidak gila, okey, kemudian tidak hilang kelayakan untuk berkontrak. Maksudnya dia tidak dihalang oleh undang-undang ataupun dilarang oleh undang-undang daripada melakukan kontrak. Okey. Kita cuba pula masuk kepada soalan yang ketujuh ya. Okey, question number 7. Soalan 7 tanya pula. Okey, senaraikan pengecualian bagi seseorang senaraikan pengecualian bagi seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah untuk memasuki sesuatu kontrak. Okay. Apakah pengecualian? Pengecualian. Dia bawah 18 tahun tapi dia tetap nak berkontrak. Okay. Siapakah yang dikecualikan? 1. Kerana keperluan hidup. Keperluan hidup contohnya apa dia Jamil? Ada 3. Makanan, pakaian. Ini keperluan yang paling asas. Tempat tinggal. Okey, pelajaran. Okey, sebagai contoh, budak tu dia pergi sign satu kontrak berkenaan dengan scholarship iaitu beasiswa. Waktu tu dia baru berusia 11 tahun. Okey, itu adalah satu keperluan hidup dia. Jadi kita benarkan dia untuk berkontrak. Kemudian katakanlah dia tak ada baju sejuk ataupun tak ada baju tebal. Pada waktu itu negara dia berlaku winter. Jadi dia buat perjanjian dengan taukir kedai itu bahawa dia akan bayar setiap bulan berapa pound. Dan dia kena ikut kontrak itu. Dan dia boleh berkontrak sebab itu adalah satu keperluan. Kalau dia tak dapatkan baju tebal tadi, maka dia mungkin akan mati kesejukan. Okey? Okey. Cuba pula kita buat soalan nombor 8. Okay. Soalan nombor 8 tanya. Apa soalan Cikgu nak bagi soalan lain pula. Okey. Okey. Katakanlah soalan tanya, takkan satu je. Kalau 2 markah bolehlah 1. Kalau 4 markah tak boleh lah macam mana? Tambah lagi. Pengecualian di bawah umur 18 tahun tadi untuk keperluan hidup, okey, makanan, pakaian, tempat tinggal. Beasiswa pun boleh. Beasiswa, okey, yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak dengan pihak kerajaan ataupun dengan pihak syarikat. Sebab beasiswa ni dia tak semestinya government bagi. Contoh khazanah, ada beasiswa nama beasiswa khazanah, ada beasiswa Petronas. Jadi siapa yang tanda tangan tu pelajar berusia 17 tahun. Okey, mereka dapat beasiswa ini untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey, beasiswa. Lagi insurans. Insurans kan? Okey, dengan syarat mendapat kebenaran bertulis. Okey, kebenaran bertulis daripada ibu bapa. Daripada ibu bapa. Jadi ada syarat tambahan sikit lah. Okey, jadi budak tu baru lahir, mak dia tanda tangan lah. Jadi kontrak tu adalah untuk dia. Lain. Katakan 6 markah, 3 tu cukup. Kalau soalan tu tanya, okey, pengecualian pilihlah mana-mana. Okey, tak payahlah tulis banyak sangat. Insurans. Insurans juga boleh. Sorry. Insurans dah berapa kali insurans? Halah. Cikgu kelam kabut. Okey, perkahwinan ni macam ya. Perkahwinan. Tak kisahlah. Kamu baru lahir je terus dikahwinkan oleh parent, kan? Ataupun kamu umur 7 tahun, okey? Kamu kahwin. Kontrak ini sah. Kontrak ini dianggap sah. Dan boleh dikuatkuasakan. Boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah. Jadi katakanlah perempuan tu umur 14 tahun. Okey, perempuan tu umur berapa? 14 tahun. Dia kahwin dengan suami dia. Suami dia umur berapa? Okey, suami dia umur 30 tahun. Nampak? Ni lelaki tu umur 30 tahun. Berlaku kes yang macam ni.
Okey, dalam masyarakat yang mana wanita yang membayar kepada lelaki mas kahwin. Jadi wanita tadi membayar kepada lelaki tadi, keluarga wanita lah mas kahwin. Jadi keluarga lelaki ni minta banyak. Dia minta kereta. Okey, dia minta rumah. Sebagai mas kahwin. Okey, mas kahwin. Apa yang berlaku ialah dia kahwin sekejap je, kemudian dia tinggalkan perempuan ni. Jadi keluarga perempuan tadi tuntut balik apa yang dia dah bagi kepada si lelaki tersebut. Dan lelaki ni bila kes dibawa ke mahkamah, lelaki tu kata perempuan ni tak boleh berkontrak sebab perempuan ni di bawah usia 18 tahun. Namun mahkamah memutuskan kontrak tersebut adalah sah dan boleh dikuatkuasakan kerana pengecualian diberi kepada mereka di bawah usia 18 tahun untuk keperluan hidup, untuk beasiswa, untuk insurans, untuk perkahwinan. Boleh Syam? Okay. Last question. Nanti kamu mengantuk pula, tertidur pula. Okay. Kalau soalan tanya, senaraikan syarat-syarat sah kontrak. Syarat-syarat sah kontrak. Boleh jawab? Okey. Syarat-syarat. Dia ada syarat sah, ada syarat tidak sah kontrak. Okey? Kalau soalan tanya, senaraikan syarat-syarat kontrak. Kalau dia tanya, tengok baik-baik. Syarat-syarat sah kontrak benda lain. Kalau soalan tanya, terangkan syarat-syarat kontrak. Nampak tak? Syarat-syarat kontrak. Nampak beza? Tengok betul macam mana? Kalau soalan tu tanya yang mana? Syarat sah kontrak ke atau syarat-syarat kontrak? Kita buat soalan syarat-syarat kontrak dulu. Syarat-syarat kontrak. Okay. Syarat-syarat kontrak ada 6. 1. Kontrak sah. Kontrak hendaklah sah. 2. Kontrak tidak sah. Syarat-syarat kontrak. Ada kontrak sah. Ada kontrak memang tak sah. Okey, tidak sah. Tak payah tambah sini memang, jangan. Syarat-syarat kontrak, kontrak sah. Kontrak tidak sah. Lagi, kontrak batal. Syarat-syarat kontrak, kontrak batal. Lagi, kontrak boleh batal. Kontrak boleh batal. Lagi, perlepasan kontrak. Lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, some say. Okey. Lagi satu, remedi. Remedi. Boleh tak macam ni? Okey. Cukup berhenti sampai di sini. Okey, nanti kita cuba sambung lagi. Okey, bye-bye.